Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Abdul Majid. Saya daripada kelas BMM AS21. Saya wakil daripada kumpulan 1A. Hari ini kami akan membentangkan tentang sumbangsaran iaitu brainstorming dalam bahasa Inggeris dan untuk subjek pemikiran kritis dan kreatif. Next. Okey, definisi brainstorming. Brainstorming dikenali sebagai sumbangsaran, perah otak, pecah minda dan juga percambahan fikiran. Perah otak adalah kaedah yang popular digunakan dalam teknik kreatif secara berkumpulan. Pengenalan brainstorming. Unsur-unsur kreativiti merupakan elemen yang utama dalam teknik perbincangan yang dikenali sebagai kaedah brainstorming. Pengasas kepada kaedah ini ialah perkataan brainstorming dicipta oleh Alex Finney Osborne pada tahun 88 sehingga tahun 1966. Seorang eksekutif periklanan. Kemudian dalam buku Your Creative Power pada tahun 1984. Menurut Rawlinson pada tahun 1981, kaedah sumbangsaran adalah satu pendekatan yang digunakan dalam aktiviti perbincangan kumpulan. Yang kedua, mendapatkan seberapa banyak idea dalam masa yang singkat. Matlamat brainstorming. Matlamat utama brainstorming adalah menerbitkan idea-idea yang bernilai tanpa batasan yang dianggap logik dalam sesuatu keadaan dan situasi. Menyelesaikan permasalahan yang selama ini tidak ada penyelesaiannya. Mencari dan membangun idea-idea yang berkualiti. Akhir sekali, berdasarkan pada idea-idea yang diterbitkan dan dikemukakan oleh ahli kumpulan. Saya meneruskan tugasan ini kepada Muhammad Jeffrey bin Sufyan. Baik, nama saya Muhammad Jafri bin Sufyan. So, saya akan menyambunglah untuk isi asas brainstorming. Okay, isi asas brainstorming. Okay, brainstorming dan fungsi yang utama iaitu semua ahli dalam mengungkap penilaian pada suatu idea selepas brainstorming. Maksudnya selepas brainstorming tu semua ahli perlu ni lah membuat penilaian terhadap idea-idea yang telah dilontarkan. Yang kedua, setiap ahli kumpulan amat digalakkan memberikan idea. So tak ada yang terkecuali, semua kena memberi idea. Dan yang ketiga, setiap ahli kumpulan juga digalakkan berfikir secara bebas. Maksudnya berfikir di luar kotak lah. Bukan hanya dalam kotak saja. Okey, yang keempat, jangka bagi suatu sesi brainstorming yang berkesan adalah antara 15 minit hingga 30 minit. Ini antara waktu yang berkesan lah berdasarkan kajian-kajian yang terdahulu. Okey, baik, yang kelima, brainstorming ini hendaklah dijalankan secara berkumpulan. So brainstorming ni perlu dijalankan secara berkumpulan, tak boleh secara personal lah. Dia tak jadi brainstorming kalau personal. Dan yang terakhir, setiap ahli boleh mengambil idea ahli lain sebagai pencetus yang akan menghasilkan idea yang lebih baik. So tak ada konsep prinsip idea saya lah. Maksudnya orang lain pun boleh ambil idea kita untuk menjadikan benda itu menjadi lebih baik. Seterusnya, kelemahan brainstorming. Okey, kelemahan brainstorming ialah yang pertama, berlaku secara lisan. Yang kedua, ahli tidak bersedia untuk menyuarakan idea. Dan yang ketiga, bersifat individual dan boleh menunjukkan tahap kepintaran seseorang saja. Dan yang keempat, malu dan takut dinilai idea yang diberikan. So, ramai orang antara kelemahan dia takutlah dia punya idea yang dilontarkan tu diperdik oleh orang lain lah. Dan seterusnya, persepsi buruk pada ahli yang tidak sumbang idea. So, ini antara salah satu keburukan lah yang ada pada brainstorming. Okay, baik. Seterusnya, penambahbaikan brainstorming. Okay, penambahbaikan yang boleh dibuat ialah yang pertama, para individu boleh berbincang untuk menetapkan idea mereka masing-masing. Yang kedua, rakan-rakan boleh menambah baik idea yang diutarakan. Dan yang ketiga, penghargaan idea-idea individu sebagai idea bersama. Kita tak boleh ni lah macam tadi, lebih pada individual. Tapi penambahbaikan yang kita boleh buat, cuba adakan idea yang dilontarkan tu dalam bentuk kolektif lah, secara berkumpulan, bukan perseorangan. Semua individu dilibatkan dalam menyumbang idea. So tak ada yang terkecuali. Okay, baik. Seterusnya, saya akan serahkan kepada sahabat saya iaitu Muhammad Nabil Husaini. Persilakan. Alright, baik. Okey, nama saya ialah Muhammad Abdul Muhammad Husaini dan saya akan menerangkan tentang salah satu teknik brainstorming iaitu dinamakan teknik step ladder brainstorming. Jadi, step ladder brainstorming merupakan satu alat pemikiran ringkas yang bertujuan mengawal dan menguruskan bagaimana ahli-ahli sesebuah kumpulan membuat keputusan sebagai satu kumpulan.
Dikembangkan oleh Steven Rogerberg, Janet Barnes-Farrell dan Charles Lowe pada 1992, teknik ini menggalakkan ahli-ahli kumpulan untuk menyumbangkan buah fikiran sebagai seorang individu terlebih dahulu sebelum keputusannya dipengaruhi oleh ahli-ahli lain. Hasil daripada teknik ini ialah akan lebih banyak berlaku variasi dan kepelbagian idea dikeluarkan dan memastikan semua ahli dapat memberikan pendapat mengelakkan dominasi idea dalam sebuah kumpulan. Jadi teknik step ladder ialah satu teknik langkah demi langkah yang bermaksud dia membantu memastikan pemberitaan seluruh ahli kumpulan dan suara setiap ahli dapat dinegari stage by stage, maksudnya step by step lah. Jadi kita boleh mendengar pendapat ahli kumpulan dan pendapat yang berbeza-beza. Next. Okay, 5 langkah asas teknik step ladder brainstorming. Okey, pertama, kita akan serahkan dulu penyertaan masalah atau tugasan kepada ahli kumpulan secara individu. So, moderator atau admin, dia akan menyerahkan tugasan atau penyertaan masalah. Dan ahli-ahli tersebut akan diberikan masa secukupnya terlebih dahulu untuk dia berfikirlah kan, memberikan buah fikiran dia. Jadi kemudiannya, satu kumpulan akan dibentuk yang terdiri daripada 2 orang yang akan berbincang mengenai masalah tersebut. So, dalam kumpulan ini dia akan exchange idea, dia akan bertukar-tukar pendapat. Dan step seterusnya iaitu step ketiga, kita akan tambahkan ahli ketiga di dalam kumpulan tersebut. So, seperti step kedua, ahli ketiga tersebut akan membentangkan ideanya terlebih dahulu. Kemudian idea yang dibincangkan oleh ahli kumpulan sebelum tadi. So, setelah selesai membentangkan idea, mereka kemudiannya akan membincangkan tentang idea mereka. Step keempat pula ialah kita ulangi langkah yang sama dengan menambahkan ahli keempat dan seterusnya. So, kita berikan masa secukupnya kepada setiap ahli untuk perbincangan setiap kali ahli ditambah. Jadi, step yang terakhir ialah kita capai keputusan akhir dan menyelesaikan masalah atau tugasan tersebut setelah semua idea dibincang, dan kita akan mencapai satu keputusan yang paling terbaik daripada idea-idea yang telah dibincang. Okay, next. Okay. Sekian saja saya punya plan aktiviti dan kita akan bergerak kepada plan aktiviti seterusnya. Okay, semoga nama saya Muhammad Hafizin Arif bin Tajuddin dan saya akan menerangkan plan aktiviti yang kedua iaitu teknik brainwriting. Okay, seterusnya Alip. Okay, brainwriting adalah pengembangan dari brainstorming dan ia merupakan teknik mencari idea secara berkumpulan dengan menggunakan kaedah tulisan. Teknik pembincangan yang menghasilkan idea yang banyak dan berbagai bagi sesuatu permasalahan. Aktiviti brainwriting ini dijalankan menggunakan platform Mentimeter dengan menggunakan kod yang tertentu. Kemudian para peserta diperkenalkan dengan beberapa topik yang melibatkan permasalahan. Setiap individu diberikan lebih kurang had 140 patah perkataan dalam masa 10 minit untuk menjawab soalan. Setelah sesi menjawab tamat, pentadbir ataupun admin akan mengumpul dan memaparkan idea-idea yang telah diberikan. Idea-idea tersebut dihurai dan akan dibincangkan. Okay, brainstorming ini iaitu brainwriting adalah kaedah yang paling efektif untuk membuat individu berfikir secara lateral dalam sesuatu masalah. Dan kaedah ini juga memberikan setiap individu peluang untuk mencurahkan idea utama mereka tanpa idea mereka disekat atau dipengaruhi individu lain. Okay, saya mempersilakan Nur Aisyah untuk sambung aktiviti kedua. Nama saya Nur Aisyah binti Darul Effendi. Saya akan menerangkan langkah asas teknik brainwriting. Pertama, sediakan platform Mentimeter. Jadinya admin menyediakan soalan yang akan menjadi topik perbincangan di dalam platform Mentimeter. Yang kedua, mulakan pembentangan. Admin membentangkan masalah di dalam platform menti.com.my. Kemudian peserta masuk ke dalam platform. Jadinya peserta akan masuk ke dalam platform dengan menggunakan kod yang diberi. Setelah itu, admin akan memulakan brainwriting
semua ahli memasuki platform. Sesi akan dimulai dengan admin menerangkan permasalahan ataupun topik yang ingin diperbincangkan. Seterusnya, peserta memberikan maklum balas. Peserta kemudiannya akan memberikan maklum balas atau pandangan yang bersesuaian dengan permasalahan atau topik yang diberikan. Perbincangan tentang maklum balas. Setelah semua peserta selesai memberikan maklum balas, perbincangan akan dilakukan dalam bentuk perkumpulan berdasarkan maklum balas yang diberi oleh setiap peserta. Yang terakhir, pemilihan jalan penyelesaian dengan melakukan proses elimination. Setiap maklum balas akan dipertimbangkan bersama-sama sehingga akhirnya akan berakhir dengan hanya satu solusi atau jalan penyelesaian yang paling efektif dan efisien. Saya akan serahkan kepada Muhammad Alif. Okey, seterusnya, nama saya Muhammad Alif Haikal bin Azhari. Saya akan menerangkan tentang implikasi dan refleksi. Okey, sumbang saran adalah proses untuk menghasilkan idea baru. Keduanya sangat sesuai untuk mengajar pelajar tahap tinggi dan menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi dan menjana idea-idea baru. Akhirnya untuk menjimatkan masa. Okey, kalau untuk refleksi pula, matlamat utama sumbang adalah untuk menerbitkan sebanyak yang mungkin idea-idea dalam jangka masa yang singkat. Namun begitu, idea-idea yang pelbagai ini perlu diperam, dikembangkan dan dibaiki, digabungkan dengan idea-idea yang lain supaya menjadi lebih praktikal, ekonomi dan berkesan untuk dilaksanakan. Okey, perhatian, sesebuah kumpulan akan menjadi kurang efektif dan kehilangan kualiti dalam membuat keputusan jika terdapat terlalu banyak ahli, dan pastikan kekalakan ahli sehingga 4 ataupun 7 individu untuk memastikan pengurusan idea berjalan lancar dan memaksimalkan keefektifan ketika membuat keputusan. Okey, bab kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana memafakat. Itu saja daripada kumpulan 1A. Terima kasih. Okey, baik. Seterusnya kami akan adakan beberapa aktiviti lah untuk kami punya kumpulan, iaitu aktiviti brand writing lah. So brand writing ni kami buat dalam bentuk online. So kami akan menggunakan satu platform iaitu mentimeter.com lah. Okay. Saya speak. So saya harap yang mana ada di dalam Microsoft Teams ni bolehlah sama-sama join. So inilah kita sama-sama menjawab soalan-soalan yang dicakap. Boleh nampak tak screen yang saya share? Boleh Ya. nampak. Okey, boleh. Boleh. Baik. Okey, boleh nampak lagi tak? Masih kah? Okey, boleh. Okey, Bisa. Nampak. Terima kasih atas respon. Okey, baik. Boleh nampak kod dekat atas tu? 1792 Kalau boleh tolong bagi tahu tak kod dia apa? 1792 Anda nak join boleh masuk dalam website 5129. 1792 5129. Kod dia 1792 5129. 1792 5129. 5129. Okay, so ada soalan lah yang terpapar di skrin, iaitu apakah pendapat anda tentang kaedah sumbangsaran untuk brainstorming. So ni adalah perbincangan kita untuk sesi kali ni lah. Aktiviti yang kami buat berdasarkan apa yang tadi kami present, mungkin ada yang mendengar, khususnya yang ni lah, yang join mereka. So boleh hello. lah lontar kat idea. Ya? Kenapa tu? Boleh saya dapatkan balik kod line saya slow? Boleh. Saya pun tak dapat kodnya. Boleh ulang Ya. kembali tak? Menti.com, masuk menti.com, kod dia 1792 1792 1792
5129. 5129. Okey dah. So Okey, ada soalan terpapak, apakah pendapat anda tentang kaedah sembangsaran brainstorming lah yang kami bentangkan tadi. So bolehlah bagi pendapat lah berkenaan dengan soalan yang terpapar di kaca skrin anda. So kita ada pendapat yang pertama, sembangsaran sangat baik bahkan dalam kalangan pelajar kerana pendapat yang lain. Yang lain ada nak respon baru seorang. ada sedang type. So kita ada yang kedua, satu cara yang bagus dalam mengoptimumkan penyelesaian masalah dalam aktiviti popular. Ada dapat Kaedah ini dapat membuat keputusan paling tepat dalam membuat suatu keputusan. Brainstorming merupakan baik. So kita dah beri respon, 6 respon. Yang mana dah memberi respon pun dia boleh lagi memberi respon. So mungkin ada pendapat yang lain, pendapat yang kedua, ketiga maupun keempat boleh lagi. Baik, kita ada 7 respon. So ni antara aktiviti brainstorming yang kami pilih lah. Itu dia menggunakan konsep brain writing, cumanya dalam bentuk online lah. Dalam bentuk doktor. So kita ada 7 pendapat daripada audiens yang mendengar lah hari ni. So ni antara ni lah cara kami melaksanakan, boleh antara salah satu cara pelaksanaan brainstorming, plan aktiviti brainstorming lah untuk buat dalam kumpulan. So kita ada 9 respon. Tu je ke? Ada lagi ke yang nak memberi respon? Kita buka ni lah selama 1 minit. Jom, masa dah berjalan 1 minit lagi. 10 respon. Yang mana nak memberi respon lagi boleh berikan respon lah. Baik, masa pun sudah tamat. So ni lah buat mengisi juga boleh, masih boleh mengisi dalam ni lah pendapat anda. So selepas daripada kita semua peserta memberi idea, pandangan, kita boleh ni lah
membincangkan topik-topik yang ataupun idea-idea yang telah dilontarkan. So contohnya macam ni, pada pendapat saya kaedah ini merupakan cara yang benar untuk meningkatkan cara pemikiran. So peserta-peserta bolehlah membahas. So ini adalah satu plan aktiviti yang boleh dilakukan untuk kaedah brainstorming. So itu saja untuk aktiviti kami pada hari ini. Yang mana nak berikan pandangan, boleh lagi beri pandangan. Dia akan masuk dalam aktiviti ni lah. Untuk kami sendiri take note lah berkenaan pandangan-pandangan daripada anda semua. So terima kasih. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, lab tutup lab. Record.